Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, fa ya ibadallah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 19 Oktober 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar, surah 54, juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 18 sehingga 22. 18 hingga 22, iaitu ini adalah merupakan kisah yang kedua. Kisah yang kedua, Allah ceritakan kepada kita sikap kaum 'Ad terhadap nabi mereka, Nabi Hud alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam, dan bagaimana mereka ditimpa azab yang begitu dahsyat. Setelah diberi peringatan, diberi amaran, diperjelaskan keadaan, mereka masih degil, kerah kepala, tak dengar kata, maka mereka dilambung oleh angin, akhirnya bergelempangan seperti pokok tamar yang dipotong, yang ditebang. Dan di akhir ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita bahawa Al-Quran itu dipermudahkan untuk kita. Dipermudahkan untuk kita supaya kita belajar, kita tadabbur dan kita beramal dengan dia. Pelajar-pelajar tengoklah, habis satu episod cerita, datangnya ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat, iaitu bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1180. 1180. Kemudian kita pergi kepada terjemahan, pergi kepada huraian tafsir dan mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini biiznillah. Pelajar semua tengok kitab. Tengok kitab. Muka surat 1180. Mari kita baca ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Kazzabat 'aadun fakaifa kaana 'adhaabii wa nuzur. Inna arsalna 'alaihim riihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Fakaifa kana 'adhabi wa nuzur. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Tengok semula ayat. Kazzabat 'Adun. Demikian juga
demikian juga kaum Ad telah mendustakan rasulnya. Siapa dia rasul dia? Iaitulah Nabi Hud. Lalu mereka dibinasakan. Fakaifa kana azabi wa nuzur? Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Allah Ta'ala bagi amaran, bagi peringatan betapa buruknya kesan. Kalau kamu tak dengar kata, kamu kerah kepala, kamu cari pasal, kata orang. Ayat ini para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, munasabatul ayah, apabila setelah selesainya kita dengar, kita baca kisah Nabi Nuh AS yang berakhir dengan taufan yang begitu dahsyat, maka datang pula kisah Ad. Sebab apa dibawa Ad nombor 2? Ini kita tengok dalam dimensi kemasyhuran. Dalam siri yang lepas, kita tengok susunan lain. Dia mari angin dulu, Ad. Kemudian datangnya tempikan kaum Samud, Samud. Kemudian datangnya hujan, iaitu kaum Nabi Nuh. Kemudian datangnya kesan daripada banjir, iaitulah kaum Lut. Dalam siri ini susunannya berbeza, iaitulah Allah Ta'ala sebut Nuh, kemudian dibawa kepada kita kaum Ad. Lish? Kenapa? Li'annaha a'zamu qissatin, kerana kisah kaum Ad ini kisah yang besar, berlaku selepas daripada zaman Nabi Nuh. Fima ta'rifuhul Arabu, orang Arab Quraisy dia tahu cerita ni. Kenapa dia boleh tahu? Sebab kaum Ad duduk di Yaman. Yaman dengan Mekah menjadi tempat laluan, tempat orang panggil tijarah, trade, perniagaan dia orang ni. Rihlatus syita'i was saif, dalam surah yang kita baca li'ila fi Quraisy itu kan. Kita kena ingatlah. Jadi dia tahu cerita puak-puak ni. Maka Allah peringatkan Quraisy, jangan berani-berani lawan, nanti kau jadi macam tu. Tengok ayat. Kazzabat qabilatu Adin, telah mendusta oleh kabilah Ad, kaum Ad, rasulahum Huda, nabi mereka nama Hud. Bagaimanakah azab Allah Ta'ala yang telah menimpa mereka? Bagaimana kekesan daripada amaran itu tidak dipedulikan, maka mereka dibinasakan. Allah Ta'ala juga telah sebut kepada kita kisah mereka dalam surah Hud. Tanda pelajar surah Hud ayat 59. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulah. Demikianlah kaum Ad telah mengingkari, menolak tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, dan mereka derhaka kepada Rasul mereka. Akhirnya mereka dibinasakan dengan apa? Dengan tengok ayat 19. Inna arsalna alaihim rihan sarsara, sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang. Fi yaumi nahsin mustamir, pada hari nahas yang berlanjutan. Apa dia cerita ni? Ai inna ba'asna alaihim, kami telah hantar ke atas mereka kaum Ad, ketika mereka berkerah kepala, berterusan dalam kekafiran, rihan, angin sarsara. Apa dia sarsara? Dia kata rihan baridatan,
Angin sejuk, syadidatul hubub, yang kencang. Mari, dah lah sejuk. Sebab apa dia nama sarsara? Kenapa? Sebab li sautiha sarir. Bunyi. Dia orang Arab ni kadang-kadang dia namakan benda tu dengan bunyi. Bunyi. Angin sarsara sebab dia bunyi. Mana bunyi angin itu sarsara bunyi. Sejuk, kencang, bunyi sarsara, habis dia punya bangunan-bangunan atas bukit yang dibuat oleh Ad, tumbang terbalik habis. Allahu Akbar. Kuat. Jadi Allah Ta'ala tanya di sini, soalan di sini iaitulah soalan nak membesarkan tajuk. Fakaifaka, bagaimana? Celek mata awak. Allahu Akbar. Kita ni bila baca cerita angin-angin kuat ni, sekarang ni banyak bangunan-bangunan yang dibuat pencakar langit, dia kata. Naik tinggi tu. Lepas tu ada tempat yang dia berani buat maksiat atas tu. Sekali angin mari putar je. Tak usah duk cakap teknologi Jepun lah. Ini kita punya teknologi binaan dia, struktur dia daripada Jerman. Marilah Jerman ke Jepun. Sekali angin mari pulah, jawabnya tunggang terbalik habislah. Jadi berhati-hati. Jangan buat maksiat situ. Fi yaumi nahsin mustamir, pada hari nahas yang berlanjutan. Apa dia hari lahar berlanjutan ni pulaknya? Ai fi yaumi syu'min wa syarrin daimin, pada hari nahas, hari sial ke atas mereka yang berterusan ke atas kaum Ad. Istamar alaihim binuhusihi, berterusanlah nahas itu ke atas mereka sehinggalah mereka hancur, mereka mati habis bergelimpangan. Kata di Ibnul Qayyim rahimahullah, dia kata kana al-yawm nahsan alaihim. Apa makna hari nahas? Adakah hari nahas? Yang setengah orang ni tak boleh buat kenduri hari nahas. Itu karut nama dia tu. Bukan hari nahas tu. Hari khurafat. Hari nahas ni iaitulah hari Allah Ta'ala turunkan azab. Itu hari nahas nama dia. La yuqli'u anhum kama tuqli'u masaibud dunya an ahliha. Maknanya musibah bila nahas bila tipu atas orang tu akan tengoklah bencana apa yang timpa. Jadi sama juga. Kaum Ad ni hari nahas dia, hari Allah Ta'ala hantar mari angin sejuk, angin sarsara yang membinasakan mereka. Bahkan hari nahas bagi Ad ni berterusan, mustamir. Berterusan apa dia? Dia kata, ada orang kata berterusan maknanya hari itu akan berulang lah nahas itu sendiri. Akan berulang. Ulang macam mana pula ni? Sudahlah kita. Mari kita tengok perbahasan panjang. Ulama tafsir dia kata ada orang, ada hari itu dia kata bukan sifat kepada nahas, sifat kepada peristiwa yang terjadi, bukan sifat hari. Macam kita hari itu terjadinya hari tsunami. Wadah. Berlakunya banjir di sini pondok kita ni pagi Rabu. Dengar ni pelajar. Pagi Rabu 24 Disember 2014. Adakah setiap Rabu itu nahas? Tak. Hari nahas tu hari tu je. Hari bala hari bencana datang. Jadi kata ulama, siapa dia yang mengatakan hari nahas tu berterusan, iaitulah hari Rabu pada akhir bulan, lebih-lebih lagi hari Rabu pada bulan sekian-sekian, itu hari nahas, maka itu salah, itu khurafat. Ada ni, ana dah keluar dulu beberapa video pendek, tidak ada hari Rabu sial pada bulan Safar. Dia kata hari Rabu akhir bulan Safar ni hari sial, hari nahas. Kita kata la. Jadi di sini ulama kata hari nahas itu hari yang berlakunya peristiwa tersebut. Mana hari nahas ni hari berlakunya tsunami di situ. Itu hari nahas. Ada kata mustamir. Hari nahas tu hari nahsin mustamir. Apa makna mustamir?
Dia kata al-azab istamar alim fid dunya sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Angin tu 7 hari, 7 malam, 8 hari. Angin tak berhenti, 7 malam, 8 hari. Ada ulama kata begitu. Ada kata istimrar, berterusan itu ittisalu azabi dun bil ukhrawi. Mana azab nahah yang berterusan, maknanya mu mati atas dunia, mu azab di akhirat. Macam-macam pandangan ulama kalau kita baca. Jadi kata ada juga Ibnu Ashur kata yaumin nahsin, hari nahah itu hari permulaan datangnya angin. Angin mula masuk. Berterusan sampai bila? Sampai 7 malam 8 hari. Tak ninggal bakar. Orang Kelantan kata tak ninggal bakar, maknanya api mati belaka. Habis. Allah. Macam mana dia punya kematian dia macam mana? Pelajar-pelajar tanda lah. Tanda yang kata 7 hari itu, 7 malam itu surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ayat 7. Sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam, 8 hari yang begitu nahas, mana angin yang berterusan. Terbalik habis dia punya bangunan, mati habis dia punya orang. Allahu Akbar. Bagaimana dia punya cara mati itu macam mana? Tengok ayat 20. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Yang menumbangkan manusia gugur bergelempangan, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang terbongkar terbalik kuai habis. Kalau ada kata terbalik kuai. Tengok. Taqtali'ur rihu kufara'at bi'unfi wa syiddatin. Mana angin mari ambil puak kapal ni, dia akak terbang habis. Fatarfa'uhum, angin angkat puak dia, summa termi, kemudian pom jatuh atas bumi. Wa tatrahum ilal ardi, jatuh atas bumi mati. Wa takunu jusasuhum, jadilah mayat-mayat mereka bergelempangan sebagaimana pokok-pokok tamar yang tercabut daripada umbi, dia terbalik kuai habis. Maka puak-puak ni, kaum Ad ni, angin mari pusing dia, terangkat, jatuh, mati bergelempangan sebagaimana bergelempangannya pokok-pokok tamar yang tercabut daripada umbi dia. Allahu Akbar. Kita boleh bayangkan dahsyatnya bagaimana azab Allah Ta'ala itu dahsyat, syadid. Apabila berlakunya azab, bila manusia itu tidak patuh kepada perintah Allah, tak patuh kepada Allah, inilah bala musibah yang berlalu. Kenapa? Ni tanda ni pelajar. Limadza syabbahallahu 'adan. Kenapa Allah Ta'ala bandingkan puak-puak ni bila dia binasa macam batang tamar yang bergelempangan? Mesti ada rahsia. Allah Ta'ala tak buat bandingan saja-saja. Dia buat bandingan supaya kita berfikir. Tengok apa yang berlaku. Jawab dianya, kata Ibnu Juzai rahimahullah, dia kata li'annahum tiwalun 'izamul ajsad. Kerana body dia besar. Kaum Ad ni, dia punya tubuh dia besar, gagah perkasa. Jadi kalau dia mati terbelebung, besar nampak. Kalau jenis pawai ni, mana-mana batang tamar, ini ranting kayu. Itu dia punya bandingan itu tinggi darjat. Nampak? Dia kata sebab dia li'annahum tiwalun 'izamul ajsadi kan nakhli. Besar tubuh-tubuh dia ni. Ada juga pandangan kata sebab angin tu mari pusing dia punya tubuh sampai tercabut kepala. Kepala dia jadi macam buah-buah cabut. Tinggallah tubuh-tubuh tidak berkepala. Dahsyat belaka tu. Maka seperti pokok tamar ni, bila mari angin pusing, biasa dia cabut dia punya kepala tu. Tinggal batang kosong. Jadi puak-puak ni pun cabut kepala dia kena angin, tinggal tubuh dia yang bergelempangan.
Kita kata Allahu Akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allah Ta'ala selamatlah kita, selamatlah keluarga kita, selamat tempat kita, negeri kita ini daripada bala bencana. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Tengok. Ada juga, banyak pandangan ni. Tulis je lah. Qila, ada yang mengatakan puak-puak ni, dia gali lubang. Dia gali lubang macam, dia panggil maljak. Tempat berlindung. Mana kalau mari angin kuat-kuat, dia masuk dalam lubang tu. Ini berlaku. Negara-negara perang, biasanya dalam bangunan tu, bawah tu, tempat dia sembunyi. Dia panggil maljak. Kalau mari bom, matahari bangunan tu, dia orang ni ada kat bawah. Tapi kena carilah bawah tu berapa hari. Jadi katanya puak-puak ni dia duduk atas bukit, tapi dia buat lubang kat bawah tu. Bila mari angin kuat, dia masuk dalam lubang. Fahalaku fiha, maka angin tu tutup habis lubang tu, mati dalam tu bergelempangan seperti pokok-pokok tamar yang mati dalam lubang. Allah, abilah cerita. Nak kata apa tu? Semua dah kita dah kutip semua dah. Kita dah ambil semua dah pandangan-pandangan ulama. Ada yang mengatakan tubuh dia besar. Sekali angin mari pusing dia punya tubuh, cabut kepala. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Macam mana kita tak mahu Allah Ta'ala murka kepada kita? Bagaimana? Jangan buat maksiat. Itu punca besar berlakunya. Bila berlakunya maksiat, maka berlakulah kemurkaan Allah. Bila Allah Ta'ala murka, dihantar mari bencana yang cukup dahsyat, yang kita tak mampu nak lawan, kita tak mampu nak menghadapinya. Kita ni lemah. Kita manusia ni buaya besar, tapi sebenarnya lemah ke kuat? Lemah manusia ni. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah kata, aku jadikan manusia tu lemah. Mana tak lemah? Engkau berjalan sepak batu, siapa pecah? Batu pecah ke kaki? Kaki pun pecah. Jumpa bukit, kita hatuk kepala siapa yang pecah? Kepala pecah. Bukit relax je. Mana awak kuat? Tapi manusia yang ada akal, dia boleh menggunakan akal dia tu untuk menguasai dunia ini. Baik, para pelajar sekalian, apa lagi ulama kata? Samalah tu. Beberapa penukilan daripada ulama lain pun dia kata cabut kepala belakang. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla daripada kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab dosa-dosa, kemungkaran dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Baik. Tengok pula ayat 21. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Dan perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Ai fa kaifa kana azabi li'adin ala kufrihim. Bagaimanakah azab Allah Ta'ala timpa ke atas kaum Ad? Li kufrihim, ala kufrihim, kerana mereka kufur. Kalau dia tak kufur, Allah Ta'ala tak binasakan mereka. Wa kaifa kana inzari. Bagaimanakah amaran aku? Siapa dia peduli, dia selamat. Yang tak peduli, dia binasa. Allahu Akbar. Habislah cerita kaum Ad. Pendek je. Lepas pada ni pendek lagi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Para pelajar ingat dalam surah kita ni ada 5 hikayat, 5 kisah yang kita akan lalu satu-satu. Kalau yang pendek kita gabungkan, yang panjang kita ambil satu episod, satu kuliah. Tengok keadaan. Kalau panjang benar kita bagi 2 sebab masa kita sangat terhad. Baik para pelajar sekalian, penutup ayat ini seperti ayat semalam juga. Allah kata ayat 22, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Apa tengok tafsir kata apa? Walaqad sahhalnal Quran. Kami permudahkan Quran ini. Yang pertama, litadzakkuri bihi. Bagi orang yang ambil peringatan, Quran dah yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Wa husulil fahmi, kita belajar, kita akan dapat kepahaman. Apa maksud ayat ini? Tuhan nak cakap apa dengan kita dalam ayat ini? Walitti'azi bihi, dan kita juga boleh mengambil pengajaran dan nasihat daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran jelas. Nak baca dia mudah. Al-Quran dibaca oleh kanak-kanak, oleh budak-budak. Seumur berapa tahun budak belajar Quran? Berapa tahun? Kecil lagi. Kita boleh dah hafal Al-Fatihah. Tak. Budak-budak umur berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun dah boleh hafal Al-Fatihah. Baca qul huwallah. Belum masuk sekolah lagi dia boleh baca Quran. Betul? Mari orang tua mengantuk dah. Senyum dengan ketawa sama ya tukar. Nenek-nenek kita tu, dia senyum. Cucu dia kata, nenek menangis. Mainnya kecut ni gitulah jadinya dak. Orang tua ni boleh baca Quran ke tidak? Boleh juga belajar Quran. Yassarna, Allah permudahkan. Orang tua muda, orang muda, orang baru masuk Islam pun boleh baca Quran. Yang sedihnya, anak orang Islam lahir atas rumah orang Islam dengan Quran daripada budak, suruh baca Quran tak erti. Ni berat. Berat atau tak? Jadi para jemaah sekalian, mana-mana di kalangan kita yang belum boleh baca Quran, carilah guru-guru Al-Quran yang sesuai dengan kita. Cuma tip yang saya beri nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan, carilah guru yang bersesuaian. Laki-laki sama laki-laki, yang wanita cari ustazah. Dia kata tak boleh kami wanita nak belajar dengan ustaz. Kita kata belajar Quran, dia kena tengok mulut, tengok pergerakan, tengok apa. Dibimbangi, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan ni masuk dalam hati manusia melalui lorong darah. Darah ni sampai ke hati kita, sampai ke otak, dia mikir. Macam-macam. Hari ni kita tak boleh kata. Tak apa, ustaz muda lagi tu, hak mengaji ni makcik-makcik. Ustaz tu tak minat kau makcik tua. Takut makcik pula gila kau ustaz. Ini masalah kita. Kan? Allah, sekali orang orang Arab mari comel sikit, habis keluar dalam alam maya ni, dalam TikTok kau dalam apa, wanita-wanita kebengongan sebab tengok orang comel tu je. Tengok fenomena yang orang Arab mari, Arab hok nampak comel sikitlah. Amal lagi Arab comelnya. Tapi nafsu tu kacau dia bang. Jadi kita tahu, saya belajar Quran tak usahlah. Laki-laki, perempuan. Saya minta maaf lah dengan ustaz-ustaz kita yang duduk mengajar Quran silang jantina ni, kita kata berilah ruang yang sesuai. Orang muslimin dengan ustaz, muslimah dengan ustazah. Minta tutup itu fitnah. Kadang-kadang syaitan dicucuk dalam hati. Kita tak tahu siapa minat pada siapa, wallahu alam. Yang penting kita tutup itu fitnah. Ada orang tanya pula ni mengaji tafsir dengan Abu Anas lagu mana, kita ni dia panggil separuh. Orang panggil sebelah pihak ya, kita tak ada interaksi, tak ada. Ni awak kena kata, tengok mulut saya. Lain macam dia punya perhubungan tu, cara interaksi itu berbeza. Wallahu alam, itu pandangan saya. Itu nasihat Abu Anas supaya kita jernihkan hati kita. Jangan duk fikir di luar kotak. Orang nak mengaji Quran, syaitan mari kacau kita, minat ke guru Quran. La haula wala quwata illa billah. Banyak lagi cerita pelik yang sampai ke maklumat saya tentang anak murid dengan guru ni. Yang berbeza jantina ni banyak cerita. Sekarang ni pula Allahul Musta'an, kejap-kejap masuk mahkamah. Orang ni dakwa. Hak ngaji Quran belaka tu.
Masya Allah, tabarakallah. Allah, syaitan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Nabi kata hati-hati, syaitan nak goda manusia melalui lorong darah. Ni jalan darah dalam diri kita ni. Allah Akbar. Baiklah. Balik kepada tafsir kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana liz-zikr fahal mim muddakir. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Sudah pasti. Fahal mim muddakir, kita kata bala ya Rabb, kami nak ambil peringatan, kami yang nak ambil pelajaran, kami yang nak memahami, kami yang nak tadabbur, kami nak beramal dengan Quran. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana. Itu doa minta ilmu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma arzuqna ilman nafi'a. Kita baca doa-doa yang kita minta. Allah apa ni? Wa zakkirna ma nasina, ingatkan kepada kami ilmu-ilmu yang kami terlupa. Au manusina, kami dilupakan, kita ingat. Wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma, ya Allah tambahkan kami ilmu. Siapa boleh tulis doa ni, tolong tulis kepada sahabat-sahabat kita yang nak berdoa itu. Kan? Bagus ni. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, tulis. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina au nusina wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Tulislah 4 perkara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat pada kami. Kalau ajar saja teori-teori, habis masa. Wa zakkirna ma nasina, peringatkan kami apa yang kami lupa. Au manusina, apa yang kami dilupakan. Kita ingat dah tapi dilupakan oleh syaitan. Wanfa'na bima 'allamtana, serta berilah manfaat pada kami apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Zidna ilma, tambahkan kepada kami ilmu. 4 perkara ni dikembarkan dengan hadis yang Nabi kita salah ajar pada waktu pagi. Baca tak baca kita? Allahumma inni, kata belakang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jangan lupa doa kita tu. Jadi sentiasa kita minta doa, Rabbi zidni ilma. Allah tak ajar kepada Nabi suruh minta satu benda kecuali minta ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Itu apa? Nabi tak minta nak jawatan besar lagi, tak minta nak tambah isteri lagi, tak minta yang pelik-pelik. Yang dia mintanya zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Kita pun jadi ini doa kita, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar. Tamatlah kita ayat yang kita bincangkan bermula 18 sehingga 22. Al-an, sekarang nantaqil, kita berpindah pula kepada mencari al-fawaid ataupun faedah daripada ayat yang kita baca ini biiznillahi azza wa jalla. Al-faidatul ula. Boleh. Faidatul ula. Allah sebut kazzabat 'adun fakaifa kana 'azabi wa nuzur. Ayat yang kita mula-mula baca, ayat 22 tadi. Ayat 18. Kazzabat 'adun, demikian juga kaum 'Ad telah mendustakan rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Tengok soal, timbul soal, lima lam yakul fakazzabu hudan. Kenapa Allah tak kata fakazzabu hudan, mereka telah mendustakan Nabi Hud? Tapi sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam kisah Nuh, fakazzabu abdana, mereka dustakan hamba kami Nuh. Kenapa di sini tak dia kata kazzabat adun?
telah mendusta oleh kaum Ad. Apa beza? Al-jawabu, jawapan dia daripada dua sudut. Al-awalu anna takziba qaumi Nuh ablaq. Pendustaan yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh kepada Nuh lebih dahsyat. Kenapa? Lituli maqamihim fihim, kerana lamanya Nabi Nuh duduk bersama kaum dia. Dia berdakwah saja 950 tahun. Dakwah saja 950 tahun. Tu umur dia panjang lagi. Wa kasrati inadihim, dan lebih keras kepala mereka daripada kaum Ad. Satu. Maka Allah kata kazzabu abdana. Mereka mendustakan hamba kami. Hamba kami siapa? Nuh. Yang kedua, anna qissata 'adin zukirat mukhtasarah. Kisah Nabi, kisah kaum Ad ni disebut secara ringkas je di sini. Tengok pendek je ayat tu. Dia tak sebut. Dia sebut angin mari mati, habis. Kaum Nuh lebih panjang lagi. Bagaimana angin itu, bagaimana turun hujan, buka pintu langit, bagaimana langit bumi terbelah, keluar mata air, lebih detail. Wallahu alam, itu jawapan yang disebut oleh Ar-Razi, Ibnu Adil dan Syarbini dalam kitab-kitab mereka. Satu. Yang kedua, itulah yang kedua, fi yaumi nahsin mustamir. Fi yaumi nahsin mustamir, pada hari nahas. Hari nahas ni mana? Hari bala yang berlanjutan, berterusan. Daripada ayat ini, kata ulama tadabbur, dia kata la ba'sa, boleh kita kata hari nahas kalau kita tidak niat nak mencela masa, sekadar menyatakan cerita. Yang tak bolehnya kita cela, oh hari ni hari nahas ni, hari celaka, kita nisbah kepada celaka atau kepada hari, tidak boleh. Tapi kalau kita kata cerita je boleh. Oh, bila ke hari berlakunya nahas, bencana, kedatangan COVID, kedatangan tsunami, kedatangan kepala air, kedatangan apa saja, gempa bumi, itu boleh kita cerita. Tapi tak boleh kita mencela masa, sebab masa itu dalam hadis kata wa anad dahru, Allah kata aku yang menentukan masa, mu jangan cela aku. Jadi kita di sini ulama membenarkan kita kata hari nahas, berlakunya hari bencana, boleh. Dan idafatul yaum, disandarkan hari kepada bencana itu bi'tibaril manhus, diambil kira dengan peristiwa yang berlaku. Yaumi nahsin, hari nahas. Sebenarnya hari tak ada nahas, yang berlakunya nahas itu peristiwa itu. Ini kena ambil perhatian ni para pelajar, kalau tidak kita terperangkap dengan mainan syaitan. Makanya hari nahas kepada orang yang diazab, yaumun nasrin, hari kemenangan bagi orang mukmin. Sebab ada kalanya musibah kepada orang ni ada faedah kepada orang lain. Faedah kepada orang ni, musibah kepada orang ni. Contohnya bila berlaku perlawanan, ada kumpulan yang tewas, kalah. Kita kata pilihan raya lah, mudah. Tak. Buat pilihan raya ni, hok geng-geng nak sapu duit negara ke, geng apa ni nak ambil, nak bersedia nak mencari kesempatan ni, kalah contohnya. Naik menang puak-puak hok lebih baik lah kita. Maka kita kata nahas pada puak ni kemenangan pada orang ni. Ataupun sebaliknya, geng-geng yang merapu, yang sekular ni naik, yang Islamik jatuh, kita kata itu contoh. Contoh. Tetapi yang tak bolehnya iaitulah kita percaya kepada hari tertentu, hari nahas. La, tidak boleh. Sebagaimana dalam seminggu tu ada hari nahas, dalam bulan ni ada hari nahas. Yang dipercaya oleh orang tadi saya sebut dah. Dia kata hari Rabu akhir Safar adalah hari nahas. Pada hari tu kita bala turun, beribu-ribu bala bencana turun, kita kena tutup makanan lah, kita kata itu karut.
itu khurafat, tidak ada. Bahkan anda tengok sebahagian pada musim-musim perkawinan, musim mengawan kata orang. Orang kapur kata mengawan. Mengawan kah? Musim orang berlawan ni. Dalam seminggu tu ada satu hari yang dia orang tak kenduri. Kita ingat minggu ni pakai tak masak nasi rumah dah. Hari ni walimah sini. Esok walimah sini. Hari ni tak ada hari. Kita tanya tuan punya apa ni dewan kahwin. Kata tak ada kahwin hari ni. Tak ada dah Ustaz, kosong. Rupanya ada i'tiqad dalam kitab apa ni, kitab jenis ramalan-ramalan ni, hari sekian nahas. Kita kata la, itu khurafat. Jangan percaya. Hari khurafat tidak ada, hari nahas tidak ada. Semua hari itu ayyamillah. Semua bulan itu bulan yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau bulan kelebihan macam Ramadan ada kelebihan, 10 awal Zulhijjah ada kelebihan, itu ada nas. Bukan hari nahas, itu hari gandaan pahala yang Allah Ta'ala sediakan. Naam. Tapi nak percaya kepada nahas, tak payah percaya. Habis macam mana pula komen Abu Anas tentang orang suka buat kenduri pada hari perayaan orang kafir? Itu masalah. Bila nak kenduri anak ni? Hari India kau. Hari belah kelapa contohnya. Hari makan buah limau. Ada belaka hari-hari kan? Jadi kita jangan i'tiqad hari tersebut. Kebetulan hari cuti panjang kita buat kenduri, boleh. Tapi masalahnya dia disandarkan hari tu. Bila awak kahwin? Hari Christmas. Oh, tak comel. Bila awak kahwin? Hari depa Bali. Bila awak kahwin? Hari tahun baru Cina. Kadang kita bila awak kahwin? Hari Maulud Nabi. Elok sikit nampak. Tapi ingat, hari 12 Rabiul Awal tu hari wafat Nabi. Adakah hari wafat Nabi kita nak bergembira? Contoh. Jadi kita kena cari hari-hari yang sesuai, yang tidak ada kaitan-kaitan dengan orang kafir. Itulah yang lebih apa ni, lebih harmoni dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Tidak ada hari nahas, tidak ada. La safar, la udwa, wala tiarata, wala safara. Ada belaka, tak ada hari nahas. Yang ada hari itu semua hari Tuhan. Cuma berlakunya nahas pada hari tersekian-sekian tidak menjadikan hari itu hari nahas. Tapi dia panggil nahas itu. Baik. Berapa ada kita? Yang ketiga pelajar. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Ayat ni macam yang menumbangkan, angin yang menumbangkan manusia gugur bergelimpangan seolah-olah mereka batang-batang pokok tamar, pokok kurma yang terbongkar, terbalik. Cabut kepala, terbalik kuih habis. Orang kata terbalik kuih. Dengar ni. Jadi ulama tadi berkata an-narih tanzi'uhum bi'unfin. Angin tu angkat mereka, sof dia angkat. Lepas tu dia pusing sampai cabut kepala. Ini kata di ulama tadi berkata wa hadza isyaratun ila 'izami ajsadi. Ini menunjukkan besarnya tubuh mereka. Angin sedang angkat zoom. Kalau challenge sebab ni angin akak pun ya terengeng, tak naik timbangan. Besar tubuh. 2-3 tai sore, baru sedap naik go, pom, dia campur turun, pecah penggah habis. Ataupun au ila sabatihim fil ardi. Mereka ni kuat datang muka bumi, sekali angin mari angkat, naik. Fa ka'annahum kanu yaj'aluna arjulahum fil ardi. Jadi macamlah bumi dia duduk atas takai atas bumi, macam pokok tamar tapi diangkat oleh angin sehingga mereka diputar dan dicampur kembali, cabut kepala, macam-macam huraian ulama telah kita dengar tadi. Allahul musta'an. Kita kata Allah Ta'ala lah yang menyelamatkan kita semua daripada bala bencana. Tidak ada kesialan, tidak ada hari sial, tidak ada hari nahas, yang adanya nahas pada hari tersebut. Naam. Yang keempat, Allah kata apa? Fakaifa kana azabi wa nuzur. Bagaimana, perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan-kesan amaranku. Fi qauli ta'ala, pada ayat ini latifatun, ada satu benda yang halus
Lau qala al-qail, kalau ada orang kata, ramai ulama tafsir kata, ala anan nuzur fi hadzal mau'id jam'u nazirin. Jam'u nazir, mana nuzur tu mana jamak kepada nazir, amaran-amaran telah diberi. Berbagai bentuk amaran telah disampaikan. Tapi kenapa Tuhan kata azabi? Famal hikmatu fi tauhidil azab. Azab satu je. Azab itu tak kata dia tak mari azab tu dengan jamak. Kenapa? Allah tak kata fa kaifa kana anwa'u azabi wa wabaru inzari. Tak. Satu azab tapi amarannya banyak. Macam mana mau jawab soalan? Al-jawab fihi isyaratun ila ghalabatir rahmati lil ghadab. Rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaan. Sebab tu amaran demi amaran demi amaran. Mari tsunami, mari gempa bumi, mari kepala air, mari apa-apa, mari apa yang bala kita baru ni, Covid. Habis Covid, lain pula dia punya apa ni, berjujuk, dia punya pesta-pesta maksiat. Kita kata Masya Allah. Mari dikata amaran tu banyak. Zalika li annal inzar isfaqun wa rahmatu. Amaran itu adalah merupakan kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba dia, diberi amaran, peringatan. Falamma lam tanfa, bila tak ada juga, tak hirau juga, satu azab dihantar mari. Allah. Bagaimana, coba bayangkan kalau azab sentiasa datang. Tak ada amaran, tiba-tiba mari. Itu menunjukkan bahawa rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba dia diberi peringatan sentiasa. Kita sekarang ni para pelajar sekalian, para jemaah, banyak tak banyak amaran Allah Ta'ala bagi? Banyak. Bermula daripada sakit kepala, amaran. Sakit gigi, amaran. Sakit kaki, sakit lutut, naik uban, cabut gigi, semua itu inzar daripada Allah Ta'ala. Kita ni pergi setiap bulan satu plastik dapat ubat. Ubat yang kita terima ni kalau kita kumpul-kumpul, kita makan sehari, boleh jadi banyak gantang dah ubat. Tak sembuh-sembuh juga. Itu adalah merupakan peringatan daripada Allah. Sebelum aku sentap malaikat maut hantar mari, dihantar malaikat maut tarik nyawa, ingat penyakit-penyakit ini, perubahan fizikal itu adalah merupakan peringatan daripada Allah Azza Jalla. Waja'akumun nazir. Allah, aku hantar dah mari tanda-tanda warning kepada kamu. Di antara warning itu kata ulama tafsir, ni warna putih di atas kepala. Sebab itulah warna putih ini tidak boleh diubah dengan cat dengan warna lain, supaya kita ingat aku tua dah. Sekali tengok cermin lain macam. Dulu kita masuk bilik rumah kita bau minyak wangi. Sekarang ni masuk bilik rumah kita sudah banyak bau minyak angin. Allahu Akbar. Betul ke tidak? Masa muda-muda tu, masuk bilik minyak wangi bang. Sekarang ni masa sudah tua, masuk bilik mau minyak angin. Nak kata apa? Macam-macam. Jadi tengok ni, azabi wa nuzur. Satu azab, amarannya banyak. Sebab kasihnya Allah Ta'ala kepada kita, diberinya tanda-tanda, diberinya peringatan, diberinya amaran, supaya tidak datang azab baghtah, terkejut, kamu mati tanpa persiapan. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang sentiasa ingat pada mati, sentiasa membuat persiapan untuk mati. Matikan kami dengan husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Baik, kita pergi kepada yang terakhir. Ayat kita, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah kata, aku permudahkan Quran ini bagi orang yang nak ingat. Ada tidak orang ambil peringatan? Maka kata ulama, tikrar. Allah Ta'ala ulang. Berapa kali lagi akan diulang ayat ini dalam surah ini? Ada dua faedah. Tulis. Tikrarul walaqad yassarna ini faidat, ada dua faedah. Tulis. Al-faidatul ula, rahmatullah bi'ibadihi, rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Wa inayatuhu bihim, dan Allah Ta'ala mengambil berat dengan hamba-hamba dia. Haitsu da'ahum ila ma yuslihu dunyahum wa ukhrahum
Allah Ta'ala panggil kita untuk memperbaiki dunia kita dan akhirat kita. Allah. Satu. Yang kedua, al-izanu. Allah Ta'ala nyatakan, i'lankan, isytiharkan bahawa bi anna taysirul Quran, Allah permudahkan Quran ini ma'ijazihi. Sedangkan dia i'jaz, orang lain tak nak tiru, tapi aku permudahkan untuk kamu baca, kamu boleh faham, boleh amal. La yakun illa bi'azamatin tafutu quwal basar. Ini menunjukkan bahawa satu keagungan yang lebih daripada kuasa kekuatan manusia, dan wa ta'jizu anha minhumul qudar. Orang yang kuat-kuat tak boleh nak lawan Quran, tetapi Al-Quran itu walaupun dia hebat, dia mukjizat, Allah permudahkan untuk kita faham. Jadi kalau ada orang kata tak boleh ngaji Quran, boleh menjadi sesat, tak boleh belajar Quran, boleh itu boleh ni, kita mengatakan awak tidak tahu apa itu Quran. Allah Ta'ala kata, aku permudahkan Quran, Allah Ta'ala permudahkan setiap tamatnya kisah, dia bawa ayat ini. Lepas, sebab apa? Allah nak galakkan kita belajar Quran, tadabbur Quran, memahami Al-Quran, li'annahu muyassarun, sebab Quran itu mudah. Siapa dia kata? Siapa dia kata? Ayo. Jadi dalam ayat ini, tengok orang ngaji bahasa sikit. Wal jumlatu muakkadatun bi muakkidatin salas. Dalam ayat Quran ada 3 penguat bahasa. Yang pertama, walaqad, demi sesungguhnya, itu qasam, sumpah. Laqad, lam. Qad, mana ada 3 penguat untuk nak menyatakan bahawa demi sesungguhnya. Yassarna, kami permudahkan Quran itu untuk orang yang nak mengambil pengajaran. Jadi semua ni 3 penguat ini mimma yadullu ala targhib, menunjukkan galakan supaya kita baca Quran. Fahal min muddakir, Tuhan tanya, ada tidak orang yang ambil faedah? Kita kata Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami dari kalangan muddakirin, orang yang mengambil faedah daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, iaitulah kisah kaum Samud, iaitu lawan dengan Nabi Saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.